Salam sejarah Malaysia, selamat pagi sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, yang dinanti-nantikan oleh seluruh 3 juta ahli UMNO di Malaysia bakal terjawab dan akan terjawab. Terkini tuan-tuan dan puan-puan, keputusan daripada ROS tentang perpindahan perlembagaan UMNO untuk mereka memindahkan perlembagaan supaya pemilihan parti hanya diadakan 6 bulan selepas pilihan raya umum dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, makna kata kalau itu diluluskan, setiap kali pilihan raya 6 bulan selepas pilihan raya barulah ada PRU. Barulah ada pemilihan UMNO. Sama ada UMNO kalah atau UMNO menangkah atau UMNO apapun terjadi, 6 bulan selepas itu barulah pemilihan dibuat. Ahmad Maslan akhirnya membongkar dan mendedahkan apa sebenarnya yang terjadi di dalam keputusan, menantikan keputusan daripada pendaftar pertubuhan ROS tentang keputusan untuk pindahan perlembagaan tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, akhirnya berkata beliau menjangkakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS akan memberi keputusan berhubung notis pindahan perlembagaan parti itu dalam tempoh kurang dari 2 minggu lagi. Ini diterbitkan 7 hari yang lalu. Jadi maksudnya mungkin akan diberikan dalam seminggu, mungkin minggu depan kita boleh tahu lah keputusan dia. Okey. Daripada malaysiapost.com.my, lagi 2 minggu ROS umum permohonan UMNO, kata Ahmad Maslan. Diterbitkan 7 hari yang lalu. UMNO menjangka Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS memberi keputusan berhubung notis pindahan perlembagaan parti itu dalam tempoh kurang dari 2 minggu lagi. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ini berdasarkan sebanyak 7 maklumat tambahan. 7 ke 8? Maklumat tambahan diterima parti itu bagi melancarkan proses permohonan berkenaan. Menurutnya pindahan itu patut diluluskan dengan segera kerana UMNO telah mengikut segala prosedur perlembagaan yang teratur. Katanya, permohonan MCA juga telah diluluskan oleh ROS, iaitu dilihat sebagai satu perkara yang serupa sebelum ini. Selain itu, pada saya sudah menjadi hak sesuatu pertubuhan untuk lakukan apa yang terbaik untuk anggotanya yang mempunyai keahlian lebih 3.4 juta orang. Malah, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga memberi sokongan 2/3 ketika pindahan itu dibuat. Saya kira ROS yang mengawal selia pendaftaran pertubuhan sepatutnya tahu apa yang terbaik untuk pertubuhan itu, katanya. Ahmad berkata demikian pada satu siaran langsung program Bual Bicara secara maya UMNO. Apa cerita ROS? Anjuran Malaysia Gazette hari ini. ROS setakat ini masih belum memberi kata putus terhadap permohonan dikemukakan oleh UMNO berhubung dengan pindahan perlembagaan berkenaan. Menjelaskan mengenai penangguhan pemilihan parti, Ahmad berkata, UMNO adalah sebuah parti yang besar dan berpandangan ia akan mengganggu proses pilihan raya yang sudah dibuat. Kita sudah melatih hampir 5 tahun semua ketua pemuda dan wanita untuk berdepan dengan pilihan raya. Jadi sekiranya pemilihan dilakukan, maka semua nanti orang-orang baru, katanya. Akhirnya Majlis Kerja Tertinggi buat keputusan perlu pindah perlembagaan supaya lebih selamat. Mungkin ini juga akan menjadi tren kepada parti lain untuk berpemilihan selepas pilihan raya kerana ia akan wujudkan kestabilan parti berkaitan, katanya. Malaysia Post 7 hari yang lalu. Apa pendapat kamu? Adakah dapat diluluskan atau tidak? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Berita terkini yang memang mengejutkan saya. Tajuknya memang saya terkejut sampai nak termuntah. Sebelum itu kamu komen. Apa pendapat kamu untuk lompat parti? Adakah itu satu yang bagus atau tak bagus?
Secara moralnya memang tak bagus. Secara moralnya memang tak bagus langsung. Tetapi secara etika itu mungkin bagus. Moral dia memang tak bagus lah sebab menyebabkan politik tidak stabil. Tapi secara etika, takkan dia tak mau lompat kalau partinya itu membohong. Takkan dia tak mau lompat kalau partinya itu menipu. Takkan dia tak mau buat keputusan untuk tinggalkan parti itu kalau rupa-rupanya parti itu hanya menipu dengan manifesto. Itu etika. Jadi moral dan etika itu berbeza. Moral tidak mengira apapun alasan. Salah tetap salah. Itu moral. Etika pula ialah tentang alasan-alasan mengapa dia melakukan itu. Satu lagi ialah tentang hak. Dia berhak untuk lompat. Tetapi saya tetap tidak bersetuju dengan lompat parti. Mungkin boleh lompat parti, tetapi kemenangan itu tidak boleh dibawa. Dia hanya boleh lompat, tapi kerusi yang dimenangi itu masih lagi parti yang menang. Mungkin begitu saya setuju. 40 ahli parlimen lompat parti selamat. 25 Julai 2022. 40 ahli parlimen, tuan-tuan dan puan-puan, telah melompat parti. Ini mengejutkan. 40, bukan sedikit ini. Kalau 40 ini melompat, sebuah kerajaan boleh tumbang. Kalau bukan dia punya majority 2/3, dia boleh tumbang pada bila-bila masa. Otomatik tumbang lah. Apatah lagi dengan kerajaan sekarang ini yang memang tak ada majority besar. 40 ahli parlimen lompat parti itu confirm tumbang. Tapi apa sebenarnya yang berlaku? 40 ahli parlimen lompat parti dalam kurungan selamat. 25 Julai 2022 diterbitkan di dalam sinarharian.com.my. Beritanya begini. Akta arti lompat parti dijangka, dibentang dan dibahas oleh ahli parlimen bermula Rabu ini. Oh, begitu. Persoalannya sekiranya akta ini diluluskan kelak, apakah nasib sekurang-kurangnya 40 ahli parlimen yang telah diklasifikasikan sebagai melompat parti selepas pemilihan raya umum ke-14 yang lalu? Jadi, apa pendapat kamu? Adakah mereka selamat atau tidak? Adakah jawatan mereka kekal atau mereka akan kehilangan kerusi yang telah disandang? Untuk mendapatkan laporan penuh, kamu boleh masuk ke dalam sinarharian.com. Baca laporan penuh, laporan khas ini di Sinar Premium. Okey. So, tajuknya 40 ahli parlimen lompat parti selamat dalam tanda 25 Julai 2022 di dalam sinarharian.com. Kamu masuk di sana. Besok, akta anti lompat parti akan dibentang pada hari Rabu, iaitu besok. Jadi persoalan yang paling besar, apakah nasib 40 orang ahli parlimen yang sudah lompat parti ini? Adakah mereka selamat ataupun tidak? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.